warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu harap anak-anak 5 terbilang dalam keadaan yang sihat sejahtera dan bersemangat untuk belajar bersama Cikgu Ain. Untuk sesi pengajaran dan pembelajaran kali ini, Cikgu akan mengajar unit 7 yang di-Persatuan Agong Teras Kedaulatan Negara di bawah tajuk Yang di-Persatuan Agong. Sebelum itu, Cikgu akan membacakan dahulu maklumat PDP untuk hari ini. Standard kandungannya ialah 8.1 institusi yang di-Persatuan Agong. Standard pembelajarannya ialah 8.1.1 menyatakan kedudukan Yang di-Persatuan Agong sebagai Ketua Utama Negara. 8.1.2 menyatakan peranan Majlis Raja-Raja dalam pemilihan Yang di-Persatuan Agong. K81.6 menyatakan kepentingan menghargai Yang di-Persatuan Agong sebagai tonggak perpaduan. Oleh itu, terdapat 3 objektif yang perlu dicapai hari ini. Yang pertama, murid dapat menyatakan kedudukan Yang di-Persatuan Agong sebagai Ketua Utama Negara. Yang kedua, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 peranan Majlis Raja-Raja dalam pemilihan Yang di-Persatuan Agong. Yang ketiga, murid dapat menyatakan 2 daripada kepentingan Yang di-Persatuan Agong sebagai tonggak perpaduan. Jadi, sebelum sesi pengajaran kita bermula, Cikgu mahu awak tonton dahulu salah satu video tentang Sultan Abdullah. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Shah diputerakan pada 30 Julai 1959 di Istana Mangga Tunggal, Pekan Pahang. Baginda adalah putera keempat daripada 7 beradik hasil perkahwinan Sultan Ahmad Shah dengan almarhum Tengku Ampuan Afzan. Dimasyhurkan sebagai Sultan Pahang pada 15 Januari lalu dan menjadi istiadat bersejarah pembuka tahun baru 2019. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Ahmad Pekan, Sekolah Rendah St. Thomas Kuantan dan Sekolah Menengah St. Thomas Kuantan. Baginda seterusnya melanjutkan pengajian di Aldenham School at Sri Hertfordshire Advanced School dari tahun 1975 hingga 1978. Davis College London Advanced School dari tahun 1978 hingga 1979. Royal Military Academy, Sandhurst, England pada 1979 hingga 1980 dan Worcester and Queen Elizabeth College dalam jurusan Foreign Affairs and Diplomacy pada 1981. Pada 28 April 1979, ketika berusia 20 tahun, Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah dilantik pemangku Raja Pahang bagi tempoh 5 tahun selepas ayahanda baginda Sultan Ahmad Shah menjadi Yang di-Persatuan Agong ke-7. Baginda kemudian dilantik semula sebagai pemangku Raja Pahang selepas mendapat perkenan Sultan Ahmad Shah yang diisytiharkan dalam surat rasmi Kerajaan Pahang bertarikh 28 Disember 2016. Berkahwin dengan Tengku Puan Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah pada Mac 1986. Pasangan diraja ini dikurniakan 4 putera dan 5 puteri, iaitu Tengku Amir Nasir, Tengku Panglima Besar Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah, Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah, Tengku Puteri Iman Afzan, Tengku Puteri Elisha Amira, Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah dan Tengku Puteri Jihan Azizah Atiyatullah. Antara jawatan lain dipegang baginda kini adalah Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP), Komander Regimen 505 Askar Wataniyah, Chancellor Universiti Malaysia Pahang UMP, Chancellor Universiti Kuala Lumpur UniKL dan Chancellor Universiti Automotif Malaysia TRB HiCom. Baginda juga pernah memegang jawatan dalam Persatuan Sukan, antaranya Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Presiden Persatuan Hoki Malaysia MHF. Cikgu yakin awak semua sudah tahu sedikit tentang Sultan Abdullah. Baiklah, siapakah Sultan Abdullah?
Sultan Abdullah merupakan Yang di-Pertuan Agong ke-16 bermula 31 Januari 2019 sehinggalah kini. Baginda merupakan Yang di-Pertuan Agong kita pada hari ini. Nama baginda ialah Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Disebabkan kita sudah tahu sepersedikit tentang Yang di-Pertuan Agong ke-16, untuk hari ini sebenarnya kita akan mempelajari tentang institusi Yang di-Pertuan Agong. Sebenarnya, institusi Yang di-Pertuan Agong telah wujud apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Penubuhan institusi Yang di-Pertuan Agong ini dibuat semasa Perlembagaan Persekutuan telah dirangka. Baiklah, dalam institusi Yang di-Pertuan Agong, kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebenarnya ialah sebagai Ketua Utama Negara dan dipayungi oleh 3 badan utama, iaitu Badan Perundangan yang membawa maksud badan yang menggubal undang-undang negara. Selain itu ialah Badan Eksekutif yang membawa maksud badan yang melaksanakan dasar-dasar yang diluluskan. Yang terakhir ialah Badan Kehakiman, iaitu badan yang mentadbir keadilan secara saksama. Untuk pemilihan Yang di-Pertuan Agong, sebenarnya pemilihan Yang di-Pertuan Agong ini dilaksanakan melalui sistem penggiliran antara 9 orang Raja Melayu dalam tempoh 5 tahun. Yang pertama, prosesnya ialah melalui undian sulit, di mana undian sulit ini dilakukan oleh 9 orang Raja Melayu dalam Majlis Raja-Raja. Setelah itu ialah pengisytiharan nama yang membawa maksud mengisytiharkan nama Raja atau Sultan yang terpilih. Selepas itu, surat pengesahan pemilihan, di mana surat pengesahan pemilihan Yang di-Pertuan Agong dihantar kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara mengikut jadual ketiga Perlembagaan Persekutuan. Setelah itu, keputusan pemilihan iaitu Perdana Menteri akan mengeluarkan kenyataan mengenai keputusan pemilihan jawatan Yang di-Pertuan Agong, dan akhir sekali ialah lafaz sumpah atau ikrar, di mana Yang di-Pertuan Agong melafazkan sumpah atau ikrar dan menandatangani surat sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Sebentar tadi, cikgu ada mengatakan tentang Majlis Raja-Raja. Sekarang, cikgu akan menerangkan tentang Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja ini sebenarnya ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1948 bagi menggantikan Durba. Apa itu Durba? Pada tahun 1896, Durba ditubuhkan dan disertai oleh 4 orang Raja dari Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Keempat-empat ini merupakan negeri-negeri bersekutu. Jadi, negeri-negeri Melayu bersekutu menganjurkan Durba, iaitu forum bersama antara raja-raja dan pihak pentadbir British yang bermesyuarat dari masa ke semasa. Durba itulah prekurser, iaitu pelopor kepada Majlis Raja-Raja sekarang. Untuk itu, pejabat penyimpan mohon besar raja-raja telah menguruskan segala urusan Majlis Raja-Raja. Dalam Majlis Raja-Raja ini dianggotai oleh 9 orang Raja Melayu dan 4 orang Yang di-Pertua Negeri, seperti mana dalam gambar di sebelah kotak ini. Oleh itu, peranan Majlis Raja ini adalah melaksanakan
pemilihan yang di-Pertuan Agong sama ada sebelum, semasa dan selepas. Mari kita teliti peranan Majlis Raja-Raja sebelum, semasa dan selepas. Sebelum pemilihan yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja perlu memperkenankan tarikh mesyuarat pemilihan. Setelah itu, semasa pemilihan yang Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja ini akan melaksanakan proses pengundian bagi pemilihan yang di-Pertuan Agong yang baharu. Selepas pemilihan telah diadakan, Majlis Raja-Raja mengisytiharkan nama yang di-Pertuan Agong. Baiklah, sebentar tadi cikgu telah mengajar sebersedikit tentang yang di-Pertuan Agong. Untuk itu, cikgu ingin merumuskan bahawa yang di-Pertuan Agong adalah sangat penting untuk negara, terutamanya sebagai tonggak perpaduan. Kerana apa? Kerana yang di-Pertuan Agong merupakan simbol perpaduan rakyat. Selain itu, ialah lambang kekukuhan negara. Yang ketiga, yang di-Pertuan Agong adalah penting untuk warisan kegemilangan Kerajaan Melayu. Yang keempat ialah tonggak keutuhan negara. Dan yang terakhir, yang di-Pertuan Agong adalah penting untuk memelihara hak istimewa serta kedudukan orang Melayu dan bumi putera di Sabah dan Sarawak. Jadi, itulah sebersedikit tentang topik pembelajaran kita hari ini. Sebagai tugasan, ialah cikgu ingin awak semua lakukan tugasan yang telah cikgu senaraikan dalam WhatsApp. Yang pertama ialah melengkapkan tugasan di live worksheet. Yang kedua ialah menjawab kuis 3 milet. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melakukan tugasan.